Perjalanan saya ini sebelum masuk politik ini, saya memang bergerak bersama NGO dan juga sebagai aktivis. Latihan pertama saya adalah bersama dengan Angkatan Beg Islam Malaysia. Bermula daripada situ latihan aktivisnya, dan ketika itu saya bermula dengan sebagai exco undang-undang, kemudian 10 tahun memegang naib presiden Helwa, Hal Ehwal Wanita Angkatan Beg Islam Malaysia. Selepas habis bersama ABIM, sebab dia belia kan, umur 40 habis, saya bersama dengan NGO lain termasuk Family Empowerment, kemudian Puteri Islam Kebangsaan, dan juga beberapa NGO yang lain. Jadi latihan aktivis itu sudah pun 20 tahun, khususnya wanita, isu wanita, kanak-kanak dan keluarga. Dan kebetulan latar belakang saya juga sebagai peguam syar'i, profesional sebagai peguam, banyak membantu saya lah untuk melihat isu-isu rakyat ini dan isu komuniti khususnya dengan lebih tuntas. Keputusan saya masuk politik ini sebenarnya banyak selepas membuat pertimbangan yang sangat kritikal selepas langkah Sheraton. Saya ingat saya tidak boleh lagi berpeluk tubuh sebagai aktivis. Saya mesti terjun ke gelanggang dan melihat sendiri sebagai macam mana sebenarnya proses maknanya untuk kita panggil navigasi kuasa ini, dan akhirnya boleh memberi manfaat kepada komuniti. Dan pada 4 Julai 2020 saya menjadi ahli parti keadilan, dan mandat pertama adalah sebagai pengurusi biro komuniti dan undang-undang wanita keadilan. Dan 1 bulan 9 dilantik sebagai senator dan kemudiannya menjadi ketua wanita bila mendapat mandat sebagai ketua wanita. Jadi perjalanan politik itu nampak macam pendek, tapi sebenarnya asas itu sangat lama. Pembinaan kita panggil niche, pembinaan penguasaan isu semasa, dan juga proses melobi undang-undang dan juga isu semasa itu 20 tahun. Jadi masuk dari saja politik, saya ingat saya sudah bersedia, maknanya apa saja yang datang dengan pengalaman itu, dan juga menimba pengalaman sebagai ahli politik muda, telah banyak memberikan impak yang cukup besar lah dalam hidup saya sekarang ini. Dan apatah lagi selepas menang sebagai ketua wanita. Saya ingat pertamanya saya menawarkan diri untuk bertarung dan mempertaruhkan idea ketika saya membuat keputusan untuk masuk sebagai bertanding sebagai ketua wanita. Jadi pertarungan itu adalah pertarungan yang bagi saya sengit kerana lawan saya bukan orang biasa, adalah seorang YB yang telah lama, very senior YB. Kemudian beliau juga mempunyai rekod kerja yang sangat baik dan sedang menyandang exco utama di negeri Selangor. Dan ketiga, saya ingat adalah orang yang sangat dihormati dalam parti, seorang loyalis kepada parti. Tapi apa yang saya cuba ketika itu, niat saya untuk bertanding pertama adalah untuk menawarkan perubahan kepada parti. Walaupun tempoh saya masuk dalam parti sangat singkat, ini semua sering diperbincangkan, tapi saya rasa ia tidak menafikan hak saya lah untuk menawarkan sesuatu kepada parti berdasarkan pengalaman 20 tahun yang lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat apabila turun berkempen, saya dapati rata-rata akar umbi memang mahukan perubahan. Perubahan itu banyaklah dimensi dia. Perubahan kepimpinan, perubahan dari segi tawaran, perubahan dari segi navigasi parti, dan perubahan-perubahan dari segi akar umbi untuk menyantuni kembali pengundi-pengundi. Jadi barangkali berdasarkan keputusan itu menunjukkan bahawa perubahan itu memang didambakanlah oleh anggota, dan takdirnya saya menang, dan ini kerja keraslah yang mesti saya lakukan selepas menawarkan package tawaran saya kepada parti ketika pemilihan. Jadi ia bukanlah satu pemilihan ataupun pertembungan yang biasa, memang sengit. Saya harus akui, saya juga tidak menyangka akan menang kerana sebagaimana saya sebut, lawan saya memang sangat
sangat kuat dan juga mempunyai CV kerja yang sangat baik. Jadi barangkali takdirnya itu nasib saya baik sedikit dan tawaran-tawaran saya itu dipertimbangkan oleh anggota keadilan. Bapa saya memang sangat popular sebelum saya lagi. Jadi saya ingat untuk membandingkan saya dengan bapa saya sangat jauh. Saya sangat bangga dengan bapa saya dan saya memang tahu hubungan mereka baik, malah keluarga kami juga mempunyai hubungan yang baik. Tetapi saya rasa untuk berlaku adil, saya minta baik umum maupun anggota parti untuk menilai saya berdasarkan merit saya lah. Dan saya akui banyak disiplin-disiplin ilmu dari segi pemikiran dan juga budaya ilmu ini memang bagi saya kita panggil inherit lah ya, kita warisi daripada bapa saya. Tetapi untuk berlaku adil kepada bapa dan juga saya mohon untuk saya juga diberikan ruang untuk menunjukkan kredibiliti dan merit saya lah. Saya ingat beliau sebenarnya antara bapa dengan ibu saya lebih banyak mempengaruhi saya sebab bapa saya dia mempunyai satu dipanggil set of rules ya dalam mendidik anak-anak ni yang sangat ketat lah bagi saya dari segi agama dan juga disiplin ilmu. Tetapi dari segi kita panggil untuk mempelajari pengalaman hidup, ibu saya banyak mempengaruhi saya lah. Dia seorang pensyarah undang-undang, seorang wanita yang bagi saya mempunyai daya pemberdayaan wanita yang sangat tinggi. Jadi beliau memang menyokong saya untuk memastikan saya masuk politik ni dengan penuh bersedia. Bapa saya sebenarnya tidak berapa suka dan tidak menyokong saya masuk politik. Secara jujurnya, kerana beliau melihat sendiri pengalaman rakan baik beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim barangkali dalam politik, dan beliau memang daripada awal tidak memberikan galakan, tetapi beliau tahu saya minat melihat pada saya punya pandangan-pandangan yang kritikal ketika saya mengulas beberapa isu dan akhirnya dilantik sebagai ahli Dewan Negara. Jadi ketika itu beliau dah tahu saya berminat, cuma beliau memang tidak memberikan apa-apa galakan lah. Cuma beliau hanya berpesan kalau boleh tidak terlibat dan berada seperti beliau lah, maknanya di ruang dakwah, ruang pemikiran dan sebagainya. Tapi saya harus akui saya berbeza dengan beliau dari segi itu. Saya conviction saya mesti masuk dan melihat sendiri dan merasai sendiri pengalaman dan melakukan perubahan itu dari dalam. Itu beza saya dengan bapa saya lah. Tapi nilai dan values itu memang dari segi ibu bapa memang sangat menekankan, pertama budaya ilmu, kedua dari segi kritikal kepada pandangan. Kami tidak dihalang untuk memberikan pandangan walaupun akan berbeza lah antara saya sebab generasi, masalah generasi dan juga barangkali kefahaman kita yang berbeza, pendekatan-pendekatan yang berbeza, tetapi mesti dasarnya mesti ilmu yang kuat. Nak argue dengan ibu bapa saya bukan mudah. seorang pensyarah undang-undang, seorang tokoh pemikir, jadi saya memang memerlukan reference, narasumber yang cukup kuat sebelum saya berhadapan dengan mereka. Jadi latihan saya itu, latihan aktivis, latihan berhujah dengan ibu bapa sebelum masuk ke gelanggang. Jadi saya ingat itu antara disiplin-disiplin yang sangat penting lah. Okey, saya ingat dalam kongres yang lepas kita sudah menetapkan hala tuju yang sangat besar oleh Presiden dan parti, dan kebetulan hala tuju wanita juga tidak jauh berbeza. Pertama kerana kita mempunyai satu agenda yang sangat dekat, pilihan raya. Jadi agenda utamanya adalah untuk mengetuai sendiri pasukan wanita dan keadilan untuk memenangi pilihan raya akan datang. Yang kedua, mengukuhkan organisasi ini. Sebenarnya saya sudah pun bergerak selepas kongres, baru balik semalam daripada utara dan menyelesaikan semua urusan-urusan berkaitan dengan organisasi. Dan ketiga adalah memastikan isu-isu rakyat inilah. Sebab saya rasa isu rakyat ini adalah tumpuan kita hari ini. Dengan keadaan politik yang tidak stabil begini, saya percaya Pakatan Harapan khususnya dan keadilan mempunyai ruang yang cukup baik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. So pilihan raya akan datang ini adalah isunya mengembalikan mandat rakyat kembali dan memastikan
kesejahteraan rakyat kita menjadikan keutamaan kita lah. So itu memang message take away daripada kongres yang lepas. Jadi saya angkat kembali untuk highlight bahawa pilihan raya, kemudian pengukuhan organisasi. Oh, saya sangat suka dengan kita panggil barisan yang telah pun diumumkan, termasuk juga pengumuman selepas MPP. Pertama kali dalam sejarah, dua naib presiden wanita kita, iaitu YB Nurul Izzah dan juga Puan Saudari Saraswati. Walaupun sedikit kontroversi, barangkali ada berkaitan dengan Puan Saraswati ini, tetapi Saudari Saraswati ini, tetapi saya ingat ini adalah pelantikan yang sangat penting ketika ini. Kemudian keseluruhannya MPP kita telah pun mencapai 30% wanita, yang saya fikir ini adalah dalam perlembagaan parti yang telah pun satu-satunya parti yang meletakkan 30% dalam kepimpinan wanita. So message-nya sangat jelas tentang kepimpinan wanita. Itu satu. Yang kedua adalah apabila melihat kepada kedudukan presiden dan juga timbalan presiden, ini memang message yang cukup jelas juga kepada rakyat bahawa kita mempunyai pasukan terkuat lah. Memang kita perlukan kedua-dua ini untuk memenangi pilihan raya. Dan juga barisan naib presiden. Satu perkara penting tentang keadilan ini adalah multiracial. Kita kekal perkara tersebut. Kepimpinan wanita pun kita lihat naib presiden China, India, timbalan, kemudian the whole pelantikan MPWP juga masih lagi mengekalkan multiracial itu, dan kemudian kepimpinan di peringkat pusat juga. Jadi ini mesej yang sangat kuat bahawa kepimpinan kita satu terkuatlah ketika ini dengan presiden dan timbalan presiden dan juga barisan yang lain itu. Yang kedua, mengekalkan tradisi dan juga asas kepada kekuatan keadilan multiracial. Maknanya image kemajmukan Malaysia itu kita kekalkan. Jadi bagi saya tiada perkara yang lebih menggembirakan melainkan melihat dasar-dasar yang kita pegang, prinsip kepercayaan kita kepada pembinaan bangsa Malaysia itu dikekalkan dalam wajah kepimpinan keadilan. Betul, saya ingat ini antara perkara-perkara yang kita sedang lihat semula. Dia barangkali bila kita lihat peranan wanita ini, kita tak nak lihat wanita ini tukang bancuh air dalam parti, itu bukan lagi, ataupun begitu jadi cula sepanjang-panjang jadi anggota parti, tugas dia mencula. Tidak. Saya rasa ini adalah masanya yang sangat baik untuk wanita benar-benar menghayati apa yang disebut dalam perlembagaan. Yang pertama itu, perlembagaan menyebut wanita harus berada di semua kepimpinan peringkat keadilan, ranting, cabang, negeri dan pusat. So ini yang kita nak terjemahkan pada hari ini. Yang kedua, saya ingat isu rakyat lah sekarang ini, dengan keadaan negara ketika ini, wanita kena keluar betul-betul dan bercakap tentang isu rakyat. Saya ingat isu barang ini sangat, kenaikan harga barang sangat terkait dengan kuasa membeli wanita, kuasa menguasai dapur wanita, yang saya fikir inilah antara isu-isu yang perlu diberikan tumpuan. Di samping itu, satu lagi yang saya rasa masih belum selesai di Malaysia ini adalah yang kita sebut sebagai perlindungan sosial daripada kanak-kanak, wanita dan juga komuniti. Ini juga harus diberikan tumpuan oleh Wanita Keadilan, khususnya dalam manifesto yang akan datang. Kita telah memulakan, sebaik saja selesai kongres, kita telah pun memulakan pertama isu rundingan kerusi. Yang kedua adalah grooming, proses grooming, persiapan ahli calon-calon wanita untuk pilihan raya. Yang ketiga adalah latihan. So ini telah pun kita persiapkan ketika ini, dan maknanya at any time, maknanya kita panggil semboyan dibunyikan untuk pilihan raya, kita sudah bersedia. Saya rasa pertamanya kita memang bersedia dan sentiasa berada dalam mentaliti we are government in waiting. Kita tak pernah rasa kita pembangkang pun. Kita memang government in waiting. At any time kita boleh ambil alih dan sekiranya diberi mandat secara sah
oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat kita bukan sahaja nak 30% tu semata-mata kota, tapi saya perlu pertegaskan bahawa yang dipilih dan dicalonkan ini mestilah memenuhi kriteria dan merit untuk menjadi calon pilihan raya. Saya sangat pentingkan merit dan kriteria ini lebih daripada kuota sendiri, kerana bagi saya bukan mudah untuk wanita maknanya menjadi seorang ahli parlimen. Maknanya banyak kriteria yang harus mereka harungi. Dalam masa yang sama, kita juga berdepan dengan stereotip yang sangat banyak tentang kepimpinan wanita. Walaupun kepimpinan wanita ini sebenarnya diiktiraf sebagai kepimpinan yang antara yang terbaik di dunia. Jadi nak mengharungi stereotip itu, jadi kita memerlukan wanita-wanita yang memang ada merit, kerja keras dan punya kualiti setanding untuk menjadi ahli parlimen yang kita nak mewakili parti dan juga mewakili rakyat. Saya nak jawab secara umum dulu bahawa antara kepentingan MOU Pakatan Harapan dengan kerajaan adalah bagi membolehkan kita meluluskan beberapa rang undang-undang yang kita rasa kritikal dan juga kelebihannya kepada rakyat. Adapun tentang rang undang-undang Akta Gangguan Seksual ini telah pun dimulakan advokasinya sudah lebih 2 dekad. Semasa zaman Pakatan Harapan, ini antara rang undang-undang yang memang kita juarai kerana kita mahu pastikan yang pertama ekosistem selamat, yang kedua polisi perlindungan untuk wanita dan kanak-kanak di Malaysia. Jadi dengan lulusnya, walaupun penuh dengan pancaroba saya ingat dan beberapa tribulasi, akhirnya diluluskan. Tentang adik bela ini satu perkara yang saya rasa menjadi medan kritikan utama wanita keadilan terhadap kepimpinan dan khususnya kementerian wanita hari ini, yang saya rasa memang kita perlu kritikal. Pertama, kita tidak nampak dari segi passion lah dia membawa isu itu. Kedua, kita tidak nampak roadmap perlindungan itu, ya, dan polisi-polisi yang lebih menyeluruh berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak dan wanita. Kita juga question, mempersoalkan beberapa tindakan yang beliau ambil yang saya rasa tidak menunjukkan bahawa beliau sensitif kepada isu-isu kanak-kanak dan wanita ini. So dalam kes adik bela ini misalnya, ada beberapa isu polisi yang kita pertikaikan yang nampaknya tidak dijawab dengan baiklah. Dan kita memang ada masalah dengan Kementerian Wanita ini kerana kita rasa sepatutnya kementerian ini diangkat sebagai kementerian barisan hadapan ketika pandemik, post-pandemik, menuju endemik, dan hari ini sepatutnya dia adalah kementerian barisan hadapan kerana segmen yang diwakili itu sangat besar, wanita, kanak-kanak dan komuniti. Dan komuniti ini besar lagi dengan komuniti yang rentan, ya, OKU dan sebagainya. Termasuklah juga dimensi-dimensi kemiskinan yang juga berada di bawah Kementerian Wanita. Jadi kalau mereka sendiri, menteri sendiri tidak ada effort ataupun kesungguhan dan juga iltizam politik untuk memberikan bayangan bahawa mereka adalah barisan hadapan yang sepatutnya diberikan peruntukan, diberikan lebih kepercayaan untuk mengurus isu-isu sosial dalam negara, saya rasa memang akan dilihat sebagai kementerian yang sangat fragile pun lemah lah, yang sebenarnya tidak boleh dilihat begitu. Jadi harapan saya cukup tinggi untuk kementerian ini, maknanya di masa hadapan sebagai government in waiting, kita mesti memberikan tumpuan kepada kementerian ini pada masa akan datang. Saya ingat ini memang proses yang telah pun lama kita laksanakan, dan salah seorang ataupun beberapa orang dalam ahli parlimen wanita yang terlibat dengan mewakili keadilan adalah aktivis. YB Maria Chin misalnya, YB Fuziah Saleh misalnya adalah dua aktivis yang terkenal dalam isu-isu, khususnya YB Maria memanglah isu wanita, dan juga pernah menjadi pengurusi bersih, manakala YB Fuziah adalah seorang pejuang alam sekitar. Dalam masa yang sama adalah antara pelopor di parlimen yang terkait rapat dengan bajet responsif gender dan majlis ataupun agenda gender negara. So saya ingat kelebihan keadilan khususnya yang mempertaruhkan aktivis-aktivis sebagai ahli parlimen ini memberikan kita banyak kelebihan.
hatta menuju ke hadapan, saya juga ada latar belakang aktivis. Jadi saya ingat banyak isu-isu engagement ini memang kita telah pun kuasai dan juga akan meneruskan agenda ini untuk memastikan bahawa isu yang terkait rapat dengan wanita dan kanak-kanak dan komuniti ini akan terus kita juarai. Saya ingat memang sangat jauh berbeza dan in fact sebenarnya sudah banyak seruan setiap kali isu-isu kita utarakan adalah seruan untuk beliau digugurkan daripada menjadi menteri dan juga meletak jawatan. Perbezaan yang paling utama saya ingat adalah penguasaan polisi. Maknanya apakah unjuran utama polisi-polisi bila berada ataupun memegang kepimpinan dalam kementerian ini. Datuk Seri Wan Azizah telah memperlihatkan satu kepimpinan yang sangat unggul. Pertama, direction arah tuju kementerian ini sangat jelas. Jadi saya mungkin barangkali saya boleh kongsikan antara perkara yang paling penting ataupun dasar yang paling penting adalah pertama berkaitan dengan perkahwinan kanak-kanak yang pasukan ketika itu Datuk Seri Wan Azizah telah pun berjaya membuat satu garis panduan menangani perkahwinan bawah umur. Yang kedua adalah terkait rapat dengan Aisuri, perlindungan sosial untuk wanita. Dan ketiga adalah terkait rapat dengan yang kita lihat dari segi isu-isu yang terkait dengan perlindungan kanak-kanak. Saya ingat Datuk Seri sangat committed ketika itu dengan isu-isu yang dibantu oleh YB Hannah. Jadi memang kalau kita lihat jauh sangatlah perbezaan itu. Satu kepimpinan, satu penguasaan isu dan polisi. Yang ketiga memang jauhlah dari segi komitmen kepada isu-isu ini dan kita boleh lihat dalam semua isu pun yang melibatkan kementerian hari ini yang kita rasa tidak sampai kepada sanubari rakyat dan juga tidak nampak apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh kementerian hari ini. Sebab tu saya kata kementerian hari ini gagal lah dari segi aspek itu, kepimpinannya pun tidak ada, penguasaan isu ini pun tidak ada. Saya ingat itu memang tumpuan kita yang pertama kerana kesan daripada kenaikan barang ini memberikan kesan kepada beberapa kita panggil sebagai apabila perlindungan sosial kita tidak kuat. Jadi tumpuan kami masih lagi isu perlindungan sosial yang pertama. Kesan kenaikan barang memberikan kesan kepada perlindungan sosial kerana apa? Kerana kebanyakan wanita dia tidak ada perlindungan sosial yang bersifat kalis kejutan. Kos kenaikan barang ini bukannya satu perkara yang asing sebenarnya, tetapi kerana perlindungan sosial kita lemah, jadi kejutan yang berlaku termasuklah juga kemiskinan, kenaikan barang dan juga perubahan iklim memberikan kesan yang sangat besar kepada wanita. So perlindungan sosial masih jadi isu lagi. Yang kedua, ketua isi rumah wanita yang miskin ini masih gagal ditangani oleh kerajaan dan juga kementerian kerana melihat kepada unjuran kemiskinan yang pelbagai dimensi. Kita tidak boleh lagi bercakap isu kemiskinan ni dalam konteks kemiskinan yang berdasarkan unjuran indeks kemiskinan yang sedia ada. Saya ingat bila kita cakap tentang kemiskinan multidimensi ni, indeks itu juga berubah. Ada yang miskin ruang, ada yang miskin peluang, ada yang memang tidak ada apa-apa pendapatan, yang memang hanya pendapatan itu adalah berasaskan kepada apa yang mereka ada setiap harilah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itulah dia. Jadi unjuran hari ini mungkin kita boleh lihat balik kepada saranan daripada Allahyarham Engku Aziz berkaitan indeks sarung kemiskinan itu berdasarkan indeks sarung di setiap rumah. Tapi hari ini apa ukuran kemiskinan itu? Itu yang saya rasa perlu diberikan tumpuan. Kemudian kanak-kanak. Kesan daripada kenaikan barang adalah malnutrisi. Maknanya dapur kita ini sudah kehilangan sentuhan nutrisi. Ibu tidak dapat lagi menyediakan makanan yang khasiatnya untuk keluarga kerana isu-isu kenaikan barang ni dia perlu pilih makanan apa yang paling penting ketika itu. Adakah telur dan kicap ataupun ayam sahaja,
ataupun sayur sahaja, ataupun hanya nasi sahaja. So itu semua akan memberikan kesan kepada malnutrisi kanak-kanak. Jadi kesan-kesan kenaikan barang ini kita harus lihat bukan sahaja keluhan kerana memberikan kesan kepada pendapatan keluarga, tetapi juga kepada pengurusan-pengurusan yang lebih bersifat melibatkan kesihatan keluarga, mental dan juga kesihatan kanak-kanak. So bayangkan kalau kita gagal kuasai dan tangani isu kenaikan barang ini, kesannya kepada kanak-kanak 5 tahun akan datang, kesihatan mereka, kanak-kanak bantut, tidak cukup garam, tak cukup iodin dan sebagainya, itu memberikan kesan kepada kesihatan kanak-kanak. Dalam masa yang sama, saya ingat dari segi keganasan berasaskan gender ini juga akan meningkat apabila berlaku isu-isu kenaikan barang ini. Maknanya ia melibatkan ketidakmampuan mengurus isu-isu kekeluargaan kerana kemiskinan, tidak ada pekerjaan, yang akan memberikan kesan langsung kepada keganasan-keganasan rumah tangga dan juga yang sedang hangatlah diperkatakan kemiskinan haid. Saya bagi contoh kemiskinan haid ini dalam konteks keluarga. Kalau ada satu keluarga tu dia ada 5 anak perempuan dan ketika itu keperluan tu adalah membeli makanan, antara pad dan juga makanan, pastilah keluarga itu akan memilih makanan. Jadi golongan wanita dalam keluarga itu sudah dianggap sebagai mengalami kemiskinan haid kerana tidak mampu membeli pad untuk keluarga. Jadi ini perkara-perkara yang kita mungkin rasa tumpuan kita adalah kepada keperluan makanan, tetapi keperluan fitrah tentang keperluan pad ini sebagainya terpaksa dijadikan pilihan antara yang kita tak nak pun berlaku dalam mana-mana keluarga di Malaysia. Maknanya terpaksa memilih antara makanan dan juga membeli pad. Pad pun harga sama dengan seekor ayam kan. Jadi keluarga terpaksa membuat pilihan walaupun ramai ahli keluarga wanita yang memerlukan pad ataupun pad sanitary itu. So kita tak nak sampai kita terpaksa memilih begitu. Dan kena segeralah polisi yang berkaitan dengan perlindungan wanita dan juga menjaga kebajikan dan juga perlindungan sosial ini disegerakan. Saya konsisten dalam Dewan Negara ni untuk beberapa isu lah. Pertama, kesihatan mental. Yang kedua adalah berkaitan dengan keganasan berasaskan gender. Ketiga, kepimpinan wanita. Dan yang keempat adalah yang terkait rapat dengan hak asasi. Jadi dalam Dewan Negara, dalam keadaan tidak ramai pertamanya ahli Dewan Negara wanita, itu antara isu yang saya sering bangkitkan. Yang kedua adalah komposisi pembangkang lah. Lantikan hari ini saya ingat kami tinggal bertiga saja. 2 daripada DAP dan saya seorang daripada keadilan. So kalau undi suara tidak setuju, memang kami bertiga je lah. Jadi komposisi itu juga harus berubah untuk memberikan keadilan dari segi check and balance lah suara. Yang saya kira kita mempunyai naratif yang cukup kuat bila bercakap tentang isu-isu keadilan. Baru ni kami bersidang majlis Dewan Negara yang khusus bercakap tentang SOSMA. Jadi bila kami tinggal bertiga saja, naratif itu penting untuk mengatakan kritikan kepada SOSMA berbanding dengan yang sedia ada yang akan mengundi setuju tentang SOSMA. Tapi tidak cukup lah bagi saya, mesti ada dukungan yang lebih kuat supaya isu-isu yang terkait rapat dengan untuk melihat check and balance dalam Dewan Negara ini juga mesti menjadi tumpuan. Dan mungkin barangkali kena ada sedikit reformasi dalam Dewan Negara, khususnya tentang pelantikan ahli Dewan Negara, yang sebenarnya bagi saya mempunyai kuasa yang luas dalam soal pelantikan ini, supaya komposisi wanitanya yang mewakili profession dan juga bidang hak asasinya, pendidikannya, pemberdayaan wanitanya, mesti komposisi itu dilihat kuat. Dan sebab Dewan Negara ni dia tak ada blok pembangkang, blok kerajaan sangat tetapi komposisi itu mesti jelas supaya suara untuk mengimbangi di Dewan Negara itu lebih jelas. Saya suka perbahasan Dewan Negara. Saya ingat dia lebih rasional lah dan tidak ada sebarang serangan-serangan yang terlalu kritikal, kerana proses perbahasan itu proses
yang kita panggil sebagai Dewan tertinggi lah. Jadi dia punya level perbahasan tu pun lain. Cuma composition tu je yang kita risau kerana ia masih lagi gagal mewakili suara 30% pun tak sampai kami wanita. So itu antara kerja reformasi ataupun yang mesti dilakukan segeralah dalam Dewan Negara. So saya konsisten lah tentang itu. Mesti bercakap tentang itu juga setiap kali Dewan Negara bersidang. Kalau di rumah, saya ada 6 orang anak. Jadi masa saya sangat terhad. Jadi memang saya sangat appreciate lah masa bersama keluarga. Saya mempunyai extended family. Saya tidak ada maid. Jadi keluarga, anak-anak saya itu dibesarkan dalam konteks extended family yang saya sangat percaya values, prinsipal dan nilai itu mereka akan dapat dalam setiap extended family. Yang ketiga, saya ingat dalam dunia yang lain, saya sangat suka membaca. Memang daripada kecil, maknanya budaya itu sudah ada. Dan saya akan cuba cari ruang untuk membaca lah, sehingga maknanya dalam kereta atau di mana saja ruang yang ada. Kemudian apa lagi ya, dalam yang lain saya sangat suka program-program bersama masyarakat, khususnya program yang berkaitan rapat dengan literasi undang-undang keluarga. So itu memang saya punya kita panggil di ruang yang lain lah, saya akan buat kerja-kerja itulah, berjumpa dengan sebanyak mana wanita untuk bercakap dan menyampaikan isu-isu tentang literasi, memberikan advokasi tentang literasi undang-undang keluarga. Saya bercakap tadi masa dengan anak sangat terhad. Jadi bila ada masa dengan anak tu, saya tu pergi buat apa? Kami ada rutin, contoh sebelum tidur mesti bedtime stories mesti ada. Yang kedua, kalau hari biasa maknanya kita akan latih anak-anak untuk isu-isu semasa. So saya sangat suka anak-anak saya terlibat sama dalam isu-isu, contoh semasa tempoh PKP lah, yang saya rasa itu ruang yang paling rapat yang saya dapat dengan anak-anak, sebab memang kita tak pergi mana-mana pun kan. Jadi saya banyak belajar daripada anak-anak saya bagaimana mereka mengurus isu kesihatan mental rakan-rakan mereka. Jadi saya appreciate sangat apabila anak-anak memberikan dan berkongsi bagaimana mereka memberikan sokongan kepada rakan-rakan mereka yang berhadapan dengan isu kesihatan mental. Yang kedua adalah barangkali saya dengan suami juga punya nilai yang berbeza. Suami lebih strict tentang isu pendidikan anak-anak, tapi saya lebih suka melihat anak-anak punya potensi lah, maknanya mereka bebas memberikan pandangan, mereka bebas nak minat artis mana pun, tetapi saya punya homework adalah untuk mengenali artis mereka itu, supaya kita pun boleh berkongsi maklumat itu dan compare lah, betul tak artis yang you minat ni begini-begini. Jadi dia akan maklumkan kepada saya, okay, you kena tengok TikTok dia mami, ataupun you kena tengok Instagram dia mami, supaya comparison tu berlaku dengan adil lah. Kami juga berkongsi banyak minat yang sama, sebagai contoh drama Korea. Jadi saya akan spend dengan anak remaja saya, sebab saya ada 2 gap anak. Satu umur menengah, satu lagi memang kanak-kanak riang lah, sekolah rendah dan juga tadika. Jadi gap ini kita sebagai ibu bapa mempunyai ujian yang berbeza lah ya. Gap dengan anak remaja ni lebih mencabar, sebab memang kena entertain betul. Dia minat K-pop tu, kita kena tahu ni artis ni level dia apa, kat mana. Bila drama tu kita kena tengok sama-sama, sebab kita nak extract dia punya kita panggil apa, pengajaran tu sama-sama, supaya dia taklah tengok cerita tu sekadar tengok kerana dia minat upah tu, tetapi kerana betul-betul ada nilai pada drama-drama tu. So 3 anak remaja yang berbeza mempunyai minat yang berbeza. Drama Indonesia, filem Indonesia saya kena tengok, Korea saya kena tengok, supaya ada seimbang itu. So anak yang 2 kecil ini dia masih lagi kanak-kanak, tapi saya ingat di ruang umur begitu mereka harus didedahkan dengan menghormati pandangan mereka. So mereka bebas untuk bercakap tentang apa pandangan mereka. Yang kedua adalah partisipasi mereka dalam membuat keputusan. So katakanlah kita decide hari tu, okay, nak lunch apa. So mereka ni juga kena dia berikan pandangan. Kalau dia nak sushi, kita kena hormatlah, okay, dia nak sushi hari ni. Kalau dia rasa dia nak nasi lemak ayam goreng, jadi maknanya kita kena hormat. So partisipasi cara mereka adalah cara mereka, kita mengajar mereka buat keputusan. Kita kena ingat
anak ini kita membesarkan mereka di zaman mereka, bukan zaman kita. Jadi bila zaman mereka adalah zaman yang di mana akta kesalahan jenayah seksual sudah diluluskan. Akta kanak-kanak sudah dipinda. Jadi mereka kena berada di zaman itu. Di zaman akta gangguan seksual diluluskan. So ini juga perkembangan yang mesti kita expose pada mereka bahawa hak mereka dijamin bukan saja melalui undang-undang tetapi juga secara kemanusiaannya mereka dilibatkan dalam kehidupan, membuat keputusan, bercakap dengan bebas dan berani, memberikan pandangan. Dalam masa yang sama, nak atur mereka berdasarkan adab Melayu dan juga syariat itu juga sangat mencabar sebenarnya dalam zaman hari ini.